A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari pertama kita akan memulakan sekali lagi kelas terjemahan dengan tafsir ringkas. Tetapi kali ini iaitu di peringkat international, iaitu International Talimul Quran Academy. Sebelum ni kita dah belajar di lokal, tapi kita akan ulang balik di sini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Fatihah, ia ini surah yang perlu kita baca dalam setiap solat. Bahawa surah Al-Fatihah ini ada banyak hikmah dan pahala di dalamnya. Dan kalau kita lihat bagaimana surah Al-Fatihah kalau kita tidak baca dalam solat, bermakna solat kita itu tidak sah. Betapa pentingnya surah Al-Fatihah ini. Dan kita tahu, kita lihat bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri, beliau di banyak tempat memberikan penafsiran pada surah Al-Fatihah, dan kalau kita kumpulkan, ia boleh menjadi sampai 400 muka surat lebih. Kemudian Hazrat Muslim Maud pula ada datang memberikan penafsiran lagi daripada surah Al-Fatihah, dan itu menjadi banyak lagi muka surat. Jadi begitu pentingnya kerana surah Al-Fatihah ini memang ada dinubuatkan pada zaman Nabi Musa AS lagi, bagaimana dikatakan bahawa aku akan kirimkan seorang Nabi di kalangan saudara kamu. Dia akan berkata atas namaku. Jadi inilah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW bahawa dia akan mengajarkan kitab dan hikmah kepada manusia. Jadi surah Al-Fatihah ni sangat penting. Jadi kita perlu menghayatinya, terjemahan dengan sedikit penafsirannya. Sebab apa? Kita membacanya setiap hari. Dalam solat fardu saja kita membacanya lebih kurang 17 kali. Kemudian kalau kita tambah dengan sunat, dengan nafal, mungkin 50 kali kita baca dalam satu hari. Tetapi kalau kita baca Al-Fatihah dan kita tidak tahu makna dan sedikit terjemahannya, penafsirannya, dan kita rugi. Tapi kalau kita faham apa yang kita baca, sebab hari-hari kita baca, seperti saya katakan tadi 17 kali atau lebih daripada 17 kali, anggap bertuah kalau kita faham setiap apa yang kita bacakan itu. Jadi sebelum membaca Al-Quran, kita perlu mulakan dengan baca ta'uz. Sebagaimana Allah SWT ada berfirman di dalam Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran tu kita kena membaca ta'uz, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hikmah daripada ta'uz ini, kita mohon perlindungan. Ada dua jenis perlindungan, iaitu perlindungan yang pertama daripada keburukan-keburukan atau daripada nafsu syaitan, godaan syaitan daripada masuk dalam kita. Yang kedua, perlindungan iaitu supaya kita mendapat perlindungan dari berkat-berkat dan hikmah-hikmah daripada Al-Quran itu tidak terlepas daripada kita. Jadi inilah dua jenis perlindungan. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita harus mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi surah Al-Fatihah ada pelbagai makna. Sebagaimana di awal tadi saya katakan, ia sangat penting. Surah Al-Fatihah ada banyak nama. Antara namanya Fatuhatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, namanya solat pun ada, namanya surah Ruqyah pun ada, namanya Sab'a Masani pun ada, maknanya 7 ayat yang diulang-ulang. Ini antara nama surah Al-Fatihah. Tapi umumnya kita tahu bahawa surah Al-Fatihah ni kita tahu surah Al-Fatihah, tapi dia ada banyak nama lain lagi yang berkaitan dengan nama-nama tadi, semua ada sejarah di belakangnya. Okey, sekarang kita mulakan surah Al-Fatihah, iaitu dimulakan dengan Bismillah. Ba maksudnya dengan, isim ini sebenarnya ada alif, ismun. Jadi bila sambung dengan ba, dia jadi bismi. Huruf alif itu digugurkan. Bi dengan isim maknanya nama, jadi maknanya dengan nama. Allah iaitu isim zat.
Jadi bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang pengasih, Ar-Rahim yang penyayang. Jadi terjemahannya yang mudah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya nak bagi tahu yang Bismillah ini. Bismillah ini, bila kita baca Bismillah ini, Al-Quran ini ada banyak. Ada banyak perkara di dalamnya. Jadi ada perkara kita belajar tentang sejarah di dalam Al-Quran. Ada perkara kadang-kadang kita belajar tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara tentang ilmu di dalamnya. Ada perkara tentang kenabian di dalamnya. Ada perkara tentang solat dan sebagainya. Jadi bismillah ini kita boleh katakan aku baca dengan nama Allah. Aku baca dengan nama Allah. Atau aku mempelajari, mulakan pelajaran dengan nama Allah. Atau aku mengkaji dengan nama Allah. Aku membelajar sejarah dengan nama Allah. Jadi bismillah ini kita boleh gunakan dengan banyak sebab dengan kita membacanya. Itu maksudnya bismillah ni memang banyak. Apa saja tujuan kita, kita boleh mulakan dengan bismillah. Ada sewaktu saya bertablik dulu dengan orang Kristian, dia mengatakan bahawa Al-Quran itu meniru kitab-kitab yang terdahulu. Dia mengatakan bahawa bismillah ini, perkataan bismillah ini dah ada sebelum Islam lagi. Sebelum Al-Quran dah ada. Jadi kita katakan bukannya bismillah itu kita meniru, bahawa memang betul perkataan bismillah ni memang ada sebelum Islam lagi. Di dalam surah Nahl bagaimana diceritakan apabila Ratu Sabah menerima surat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam surat itu Nabi Sulaiman alaihissalam mulakan suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu juga ketika Nabi Nuh alaihissalam, dia hendak naik bahtera untuk selamat daripada banjir yang melanda ketika itu. Jadi bila dia naik ke bahtera itu, beliau alaihissalam telah memulakan dengan bacaan Bismillahi majreha wa mursaha. Jadi bila ini memang ada, sebenarnya memang ada, bukan kata kita meniru. Islam itu meniru atau Al-Quran itu meniru pada kitab-kitab yang lain. Kita ingin katakan di sini, ingin kita sampaikan di sini bahawa Bismillah ini iaitu satu ayat yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala telah kirimkan kepada umat manusia untuk kebaikan dan faedah umat manusia, pada manusia umat sebelumnya dulu, pada umat yang sedang dan pada umat yang akan datang pun. Bagaimana Allah Ta'ala ingin memberikan, membekalkan kurnia, hikmah, kemenangan, kebesaran dan pahala kepada umat manusia. Jadi memang luar biasa sebenarnya ayat Bismillahirrahmanirrahim ini. Sebab itu dia ada di setiap zaman. Mungkin perkataannya yang berbeza, dan sekarang bila sampai kepada Arab bentuk dia sebegini, dan sebelum itu mungkin daripada pelbagai bahasa, tapi ini untuk membuktikan bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan umat manusia perkataan ayat Bismillah ini, sama ada Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi majriha wa mursaha, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas apabila kita mulakan sesuatu pekerjaan itu dengan baca Bismillah. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita juga, apa pun pekerjaan yang kita hendak lakukan dan kita harus memulakan dengan Bismillah. Dan di mana pekerjaan yang dilakukan tidak ada disebut nama Allah di dalamnya, bermakna pekerjaan itu nanti tidak akan berberkat. Nanti kalau ada soalan lagi, nanti 10 minit terakhir bolehlah tanyakan soalan nanti. Sebab untuk Bismillah ni saja pun dah panjang. Dan ada yang tertinggal tadi, nanti boleh tanyakan kemudian. Kita teruskan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman bermaksud yang pengasih.
Yang pengasih ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita minta, itu Allah Taala berikan. Seperti matahari, udara, bulan, bintang. Manusia tidak pernah minta benda-benda itu, tapi Allah Ta'ala berikan. Berdasarkan sifat Rahman tadi, Allah Ta'ala berikan supaya manusia mendapat faedah, daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Dan sekarang ahli sains pun telah buktikan bahawa matahari itu penting untuk manusia. Kalau tanpa matahari kita tak boleh melihat antaranya. Kemudian bulan juga penting. Kalau tanpa bulan pun kita tak boleh mengira hari. Kita pun tak tahu perbezaan bulan. Jadi begitu pentingnya. Bintang-bintang pun penting untuk pandu arah kita. Dan begitu jugalah kejadian lain Allah Ta'ala berikan kepada kita. Gunung, sungai, lautan. Semuanya Allah Ta'ala telah siapkan untuk kita meraih kurnia-kurnia dan berkat yang Allah Ta'ala telah berikan. Ini semua daripada sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi tanpa kita minta. Kemudian dilanjutkan Ar-Rahim. Ar-Rahim maksudnya penyayang. Penyayang ini maksudnya kalau kita dah terima tadi kemudahan, perbekalan, semua sumber-sumber yang boleh memberi kehidupan kepada kita, dan kita menikmatinya, kita menggunakannya. Dan kalau kita pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sujud kepadanya, kita mengakui kebesarannya, barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan sifat Rahim kepada kita. Jadi ini yang dimasukkan Rahim tadi. Jadi Rahim ini pun sebenarnya sangat luas. Saya dah berikan contoh sebelum ni juga, saya ulang lagi. Sebagai contoh, kalau kita masuk ke universiti. Bila kita masuk ke universiti, kita tak pernah minta untuk siapkan makmal, untuk siapkan library, untuk siapkan dewan-dewan, untuk siapkan pensyarah-pensyarah. Itu tanpa kita minta. Kalau kita masuk universiti, dan memang itu semua kerajaan dah sediakan. Jadi kalau kita duduk dalam universiti itu, kita menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada dalam universiti itu, dan kita belajar bersungguh-sungguh, dan apabila kita berjaya, kita lulus, mendapat keputusan yang cemerlang, kita akan disenangi. Kita akan disukai oleh para pelajar, kita akan disukai oleh para pensyarah, dan malah kerajaan pun akan menganugerahkan kita beasiswa, menghadiahkan kita hadiah atau wang tunai sebagainya, tunjukkan mereka gembira dengan kita kerana kita telah menjadi seorang pelajar atau siswa-siswi yang terbaik di dalam universiti itu. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kemudahan itu dengan baik, malah kita membuat kerosakan dan kita membuat kacau, kita rosakkan library ke, kita rosakkan makmal ke, dan kita tak belajar sungguh-sungguh, dan akhirnya kita gagal atau kita terkeluar daripada universiti. Jadi boleh sampai tak sifat Rahim itu kepada kita? Jadi tidak sampai. Jadi samalah keadaan di dunia ini kita lihat. Bila kita duduk di tempat di dunia ini di mana Allah Ta'ala telah berikan kemudahan, kemudahan hujan, tumbuh-tumbuhan, makanan, langit, sungai, lautan, semua tu Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi kita tidak pandai menghargainya. Kita tak mau ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sifat Rahim yang akan kita terima, malah sifat ghazab Allah SWT yang akan kita terima. Tetapi kalau kita tahu menghargainya dan kita mensyukurinya, kita tidak merosakkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu, dan kita sujud berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan kerana itu Allah SWT akan menurunkan sifat Rahimnya kepada kita. Okey. Jadi beza sedikit antara Rahman dengan Rahim. Rahman, Allah Ta'ala dengan sifat pemberinya, tanpa kita minta dia beri. Rahim untuk orang-orang yang pandai berterima kasih dan orang-orang yang pandai bersyukur, yang pandai menghargai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan.
Okey, nanti kalau tak faham boleh tanyakan lagi dalam sesi soal jawab nanti. Kita teruskan dengan ayat seterusnya. Alhamdu. Alhamdu maksudnya segala puji. Li, bagi. Di sebenarnya ada Allah, perkataan Allah. Jadi lillahi mana huruf alif tadi pun digugurkan. Jadi lillahi. Lillahi maknanya bagi Allah. Kepada Allah. Rabb. Rabb maksudnya Tuhan. Rabbil alamin. Alamin ini jamak daripada alam. Alam itu singular. Ini alamin, ini plural. Maksudnya sekalian alam. Okay. Jadi terjemahan dia yang mudah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi ayat ini memang segala puji bagi Allah. Dalam dunia ni, apa pun, kalau kita lihat bagaimana kejadian tumbuh-tumbuhan, kita lihat kejadian pada manusia, kejadian pada otak manusia ke, kita lihat mampu tak manusia untuk membuatnya. Bunga ros lah kita ambil contohnya satu bunga ros. Mampu tak manusia membuat bunga ros? Tidak ada siapa yang mampu membuat bunga ros. Tetapi Allah SWT telah membuat bunga ros tu begitu cantiknya, dengan uratnya, dengan warnanya, dengan baunya, dengan dahannya yang menghijau dan warnanya yang merah yang mengelip tu sangat cantik. Itu ciptaan Allah SWT yang manusia tidak mampu membuatnya. Itu sebagai satu contoh saja pokok bunga ros. Jadi memang segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi kita boleh kaitkan dengan apa saja. Tidak ada siapa pun yang boleh disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memang wajib bahawa segala puji itu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kepada Tuhan-Tuhan berhala yang mereka sembah. Boleh tak kita beri kepujian kepada Tuhan berhala, patung-patung itu? Apa patung-patung itu boleh mampu lakukan? Tidak ada. Untuk mencipta seekor nyamuk saja pun dia tak mampu. Apatah lagi kalau mereka menyembah Tuhan-Tuhan manusia. Apakah Tuhan-Tuhan manusia itu boleh lakukan? Sedikit pun mereka tidak boleh sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan dunia dan alam semesta ini. Jauh beza Allah SWT dengan Tuhan-Tuhan berhala atau Tuhan-Tuhan manusia yang manusia buat itu. Okay. Rabb, sebab tu disambung sini dengan Rabb. Rabb ini bermaksud Tuhan itu memang maksud Tuhan, tapi maksudnya Tuhan yang menciptakan sesuatu daripada tiada menjadi ada dan sampai ke tahap kesempurnaannya. Jadi ini maksudnya Rabb. Sebab tu kita belajar ada disebutkan perkataan tarbiyat. Dari perkataan Rabb lah, tarbiyat. Tarbiyat tu maknanya berperingkat-peringkat. Jadi tarbiyat tu maksudnya didikan. Jadi didikan itu berperingkat-peringkat. Kita ajar dia sedikit, sampailah dia pandai, sampailah dia mahir, sampailah dia boleh membuatnya sendiri. Sebagai contoh, kalau kita masuk sekolah kemahiran, daripada kita tak tahu membaiki enjin itu, daripada tidak tahu, kita diajarkan sampai tahu, sampai skru tu pun kita diajarkan, minyak apa yang perlu digunakan, bagaimana kita nak pusing skru tu ke mana, bagaimana nak masukkan dia punya itu, semualah kita diajarkan sampailah kita mahir, kita menguasainya. Malah kemudian bila kita dah buat enjin tu, kita mampu buat pula lebih lagi, tayar dia, handle dia boleh menjadi sebuah kenderaan. Sama ada kenderaan pertanian ke, kenderaan motosikal ke. Jadi semua itu berperingkat-peringkat. Jadi Rabb itu, Tuhan itu Tuhan yang menjadikan sesuatu itu daripada tiada kepada ada sampai ke tahap kesempurnaannya. Begitu jugalah dalam kejadian bumi ini, dunia ini yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Daripada tidak ada kehidupan yang gersang,
kemudian tanah yang gersang walaupun ada chemical di dalamnya, tapi barulah diturunkan hujan, air. Bila ada air, barulah ada kehidupan, ada tumbuh pokok, bertumbuh pokok, adalah jadilah buah-buahan, jadilah ulat dan sebagainya, barulah ada kehidupan. Itu semua berperingkat. Kalau kita lihat dunia ini pun diciptakan melalui peringkat. Itu makan berjuta tahun. Jadi di sini sebutkan lagi Rabbul Alamin, sekalian alam. Tadi kita baru sebut tentang nyamuk, dunia, tapi sebenarnya malah luas lagi. Kalau kita melihat dunia saja pun kita dah hairan. Kita dah merasa kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan gunung, matahari, hutan, sungai, lautan, lembah, bintang. Kita lihat kita pun dah mengagumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu baru di dunia, tapi Allah Taala kata sebut lagi Rabbul Alamin, sekalian alam. Malah di luar sana lagi, di planet, di galaksi, di dunia yang lain lagi, di solar system yang lain lagi. Jadi lihat betapa besarnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di awal-awal dari surah Al-Fatihah ini disebutkan ya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jelas sudah menolak pada sembahan-sembahan yang batil, yang mereka sembah patung-patung atau mereka sembah manusia sebagai Tuhan, atau mereka sembah kepada binatang ke, atau matahari ke. Itu jauh beza dengan perkataan Alhamdulillah. Dengan ayat ini Alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah menangkis Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tadi saya dah terangkan di sini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama juga di sini. Jadi, kenapa ayat ini berulang? Jadi, bila ayat ini berulang, ini Allah Ta'ala ingin menunjukkan betapa pentingnya ayat ini. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, ada perkataan yang berulang-ulang, iaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang manakah yang kamu ingin dustakan di dalam surah Ar-Rahman. Jadi ayat itu berulang-ulang menunjukkan ada penekanan di situ. Ada emphasize di situ bahawa ini adalah sangat penting. Perkara ini dia suruh kita ingat lagi. Macam mak ayah kita juga, kadang-kadang kalau dia menasihatkan kita, itu pun selalu dia gunakan berulang-ulang. Contohnya dia kata, Ali, kalau kamu pergi sana nanti jangan lupa solat. Jangan lupa solat, doa, jangan tinggalkan solat. Itu semua dia ulang-ulang. Itu bermaksud benda itu penting. Jadi di sini juga dalam surah Al-Fatihah, gaya bahasa seperti itu Allah Ta'ala jauh sebelumnya dah ajarkan kepada kita. Bila perkataan itu berulang, itu menunjukkan bahawa perkara itu sangat penting. Jadi kita kena faham, dalam surah Al-Fatihah baru selang satu ayat dah berulang balik ini Rahman dan Rahim. Ini menunjukkan betapa pentingnya ini Rahman dan Rahim. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahawa perkataan Bismillah ini bukan saja Al-Quran meniru daripada agama-agama terdahulu, bukan meniru. Ini menunjukkan bahawa perkataan Bismillah ini bila dia ulang-ulang, maknanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas. Ia boleh terkena kepada orang sebelumnya, atau orang yang sedang, atau orang yang akan datang. Semuanya masih boleh mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini pun bila dia ulang, bermakna ianya sangat penting. Okey. Kemudian kita teruskan dengan ayat seterusnya. Malik. Malik ini bermaksud penguasa atau pemerintah. Yaum. Yaum bermaksud hari. Ad-din. Ad-din ini boleh kata hari pembalasan atau hari perhitungan. Jadi maksud di sini, terjemahannya yang mudah, Maliki Yaumiddin, iaitu penguasa di hari pembalasan. Jadi bila dikatakan di sini penguasa,
hari pembalasan atau hari perhitungan. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita lihat di mahkamah dunia hari ini, kalau sesuatu kes berjalan di mahkamah, kadang-kadang dengan politik atau dengan tipu daya, orang yang bersalah boleh dikatakan tidak bersalah. Dan kerana ada penyelewengan atau penipuan berlaku di situ. Tetapi kadang-kadang juga, kadang-kadang orang yang tidak bersalah, tetapi bila disabitkan dengan pelbagai bukti yang palsu, dia boleh menjadi orang yang bersalah. Jadi itu mahkamah di dunia ini. Tetapi di sana nanti, di hari akhirat nanti, di hari perhitungan nanti, iaitu penguasa dia, iaitu Malik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia yang paling berkuasa. Dan pada waktu itu tidak ada penyelewengan boleh berlaku. Semuanya akan direkodkan, semuanya akan dipaparkan, dan semuanya akan dapat melihat apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia ini. Dan digambarkan di dalam Al-Quran, Ashabul Maimanah, Ashabul Mashhamah, inilah dia. Orang-orang yang di kiri, orang-orang yang di kanan. Mereka akan tahu siapa yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu dikatakan orang-orang yang di kiri. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam syurga digambarkan oleh orang-orang yang di kanan. Jadi di akhirat nanti tidak ada siapa pun yang mampu untuk membuat penipuan atau penyelewengan. Kerana semuanya akan dipaparkan, semuanya ada bukti dan tidak ada pun yang tertinggal yang boleh orang lewati tanpa diberi perhitungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa dan Allah Taala juga boleh mampu memaafkan sesiapa yang dikehendaki. Sebab tu ada syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada kita belajar bahawa kalau kita manusia itu mati, dia akan tinggalkan 3 perkara. Doa anak yang soleh, amal jariah kita dengan ilmu yang berfaedah. Ini kalau kita tinggalkan, maknanya kita akan terus mendapatkan pahala daripada sisi Allah Subhanahu Taala, itu akan ditulis. Jadi semua itu akan dikira walaupun kita telah meninggal dunia, benda itu akan kira terus berjalan. Kalau dulu contohnya lah kita punya markah 40% saja semasa kehidupan. Kan? Ini kita kurang 60%. Semasa kehidupan bila kita dah meninggal, pahala kita cuma 40%, dosa kita 60%. Sebenarnya kita ni dah jadi ahli neraka. Tetapi kalau kita ada tadi doa anak yang soleh, amal jariah kita, ilmu yang berfaedah kita ajarkan, ini akan menjadi perbekalan kita. Ini akan memberi tambahan kepada pahala kita. Jadi pahala kita kalau ini terus berjalan akan naik. Bila naik, barulah kita akan pergi ke sini. Masuk syurga. Yang kurang tadi tu, kurang 60% tadi tu akan tambah, kita akan masuk syurga. Ataupun kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun boleh dijamin syurga. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala yang penguasa di akhirat itu nanti. Jadi kita tidak boleh lari lagi dah. Semuanya itu Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Al-Quran. Rugilah orang-orang yang di kiri. Beruntunglah orang-orang yang di kanan. Ini disebutkan Yaumiddin. Yaumiddin juga boleh bermaksud bahawa pertelagahan dari segi agama. Semua agama menyatakan mereka benar. Hindu kata mereka benar. Yahudi kata mereka benar. Kristian kata mereka benar, Islam pun kata kita benar, sama ada kelompok-kelompok pun semua mengatakan mereka benar. Jadi
Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala akan membentangkan, Allah Ta'ala akan memberitahukan bahawa siapakah yang benar. Malah bukan saja di akhirat nanti, malah di dunia ini juga Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk bahawa siapakah yang benar. Ini perbahasan ini terlampau panjang, jadi saya tak mungkin akan sampaikan di situ. Jadi ini dahulu untuk hari ini. Kan? Jadi ini adalah surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam, dia ada terangkan Allah Ta'ala telah membahagi dua bahagian daripada surah Al-Fatihah ni. Dua bahagian. Ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Dua bahagian. Bahagian pertama ni Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin. Ini adalah mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada belajar, ada ulama atau ustaz ajarkan kita sifat 20, sifat 40. Memang betul. Nama-nama sifat tu memang bagus. Tapi kita perlu pelajari nama sifat yang ada di sini dahulu. Kita perlu faham di sini, nama-nama sifat di sini dahulu. Kalau kita dah faham nama-nama sifat ini, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang faham, yang mengerti daripada sifat yang dikemukakan dalam surah Al-Fatihah. Jadi bila kita baca surah Al-Fatihah setiap hari, jadi kita perlu faham ini. Barulah kita boleh seterusnya kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul-betul faham segala nama sifat yang ada di dalam ni, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabb, Malik, kan? Ini semua nama sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pun juga, kan? Ini nama-nama sifat ini kalau kita faham, dan kita akan dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besok insya-Allah taala kita sambung sebab ini, bahagian ini. Ini bahagian manusia pula. Hazrat Masih Maud alaihissalam beritahukan bahawa surah Al-Fatihah ni dibagikan dua. Yang pertama untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua bahagian untuk hamba-Nya. Jadi yang pertama ini yang kita perlu faham terlebih dahulu, bahawa ini menceritakan, menggambarkan betapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu yang sangat luas. Tadi saya dah sampaikan bagaimana Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman, Rahim, Malik. Ini memang kalau kita faham ini, kita akan dapat merasakan bahawa Allah SWT itu wujud, Allah SWT itu besar, dengan kita membuat combination melalui pengamatan kita, dengan melihat alam sekeliling kita, dengan melihat kejadian di dunia ini, dengan kita mempelajari sejarah-sejarah yang ada di dunia ini, baru kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar wujud, benar-benar hidup, benar-benar mengirimkan rahmat dan rahimnya, sifat rahimiyatnya kepada kita, dan bagaimana dia membantu agamanya, bagaimana dia membantu para nabinya. Jadi kita faham itu dan kita akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan melihat dengan mata kasar kita, tapi kita dapat melihat secara rohani betapa mulia, besar, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi saya rasa ini dulu untuk pelajaran kita hari ini, dan insya-Allah besok kita sambung di bahagian hamba pula. Okay sir, I think it's enough for today. I teach them about the attributes of God. So tomorrow I will continue about the servant of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.